Hai, selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jiji Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Dan dalam Awani Pagi jam ini kita ingin bawakan kupasan mengenai peningkatan kes COVID-19 yang dicatatkan saban hari dan semalam saja mencatatkan jumlah tertinggi. Kalau kita lihat sebanyak 1,228 kes baru telah dicatatkan dengan Sabah mencatatkan kes sebanyak 889 kes, diikuti Negeri Sembilan 96 kes, Selangor 76 kes. Begitu juga Hafizi dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang diadakan di 4 negeri. Sabah ketika ini akan dilanjutkan sehingga 2 minggu lagi. Namun kalau kita lihat Putrajaya, KL, Selangor masih belum diketahui sama ada dilanjutkan atau tidak. Baik, jadi kita ingin melihat kepada aspek ekonomi ketika penularan kes COVID-19 ini, begitu juga dengan PKPB di 4 negeri ini. Bagaimana ekonomi dapat dirangsang tanpa mengetepikan apa-apa sektor? Dan apakah pula langkah yang terbaik untuk kerajaan pastikan ekonomi terus kekal dipacu? Dan untuk itu kita bersama Ketua Ekonomi Pusat Penyelidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso, Profesor Mahdia Dr. Yusof Sari. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Aziz. Prof, kalau kita lihat kepada krisis ekonomi yang dihadapi pada ketika ini di negara kita ini sedikit berbeza dengan krisis yang pernah berlaku sebelum ini. Malah ada yang dikatakan bahawa ini merupakan krisis ekonomi yang paling teruk sejak 1997 susulan faktor COVID-19 dan PKP itu sendiri memberi kesan kepada banyak sektor dan juga pengurangan permintaan pada sektor dalaman maupun luaran. Bagaimana Prof melihat dengan pelaksanaan PKPB di negeri di Lembah Kelang yang menjadi tulang belakang kepada ekonomi negara ini, begitu juga dengan Sabah, akan membawa kepada pertumbuhan ekonomi yang perlahan, Prof? Begini ya, saya melihat kita telah melalui PKP pada Mac selama lebih kurang 2 bulan ya, dan kita lihat kesannya sangat dahsyat kepada ekonomi kita. Banyak orang tak ada kerja, kehilangan pekerjaan pun banyak, kadar pengangguran pun banyak dan juga banyak syarikat-syarikat yang gulung tikar. Selepas itu kita dah melalui proses pemulihan ya, dan kita lihat sekarang ni ekonomi kita telah menunjukkan tanda-tanda yang sangat positif ke arah pemulihan tersebut ya. So, kita lihat kadar pengangguran daripada contohnya bulan Mei dulu 5.3%, sekarang dah Ogos setakat yang terkini dah turun menjadi 4.7%. Begitu juga kadar kehilangan pekerjaan ya. Kalau tak silap saya, kalau bulan April dan Mei dulu mencecah puluhan ribu, sekarang dah berada di bawah paras 7,000 saja. Itu keadaan yang sangat baik dan saya kira ini adalah sangat penting dalam kita mencari keseimbangan di antara ekonomi dan juga kesihatan ya. Sebab itu dalam PKPB ini adalah sangat penting kat sini adalah untuk kita sedikit mengutamakan ekonomi tanpa kita mempercudikan kesihatan ya. Kerana keutamaan kesihatan telah kita berikan pada PKP dulu, iaitu pada selama tempoh lebih kurang 2 bulan. Sudah kini tiba masanya untuk kita mengutamakan pula aspek ekonomi bagi pandangan saya. Tapi ianya perlulah tidak memperjudikan juga aspek kesihatan. Jadi sangat penting saat ini sekarang ini adalah konteks PKPB ini adalah bagaimana kita kena pastikan dia punya titik keseimbangan di sini adalah bagaimana kita nak pastikan sektor ekonomi itu berfungsi seperti sedia kala dan tidak ada yang akan sektor ekonomi yang terpaksa dihentikan akibat PKPB. Kerana pokok ataupun asas kepada pemulihan ekonomi itu dalam keadaan sekarang inilah sektor ekonomi mesti dibuka. Ya, Prof. Kita tahu ketika ini paling banyak diperkatakan adalah ura-ura untuk dilaksanakan darurat. Kita nak tahu juga apa kesannya kepada ekonomi negara kerana ada kabar angin mengatakan bahawa pengisytiharaan darurat akan menyebabkan pasaran saham merudum. Boleh Prof nyatakan mengenai kesan-kesannya? Gigi, angin itu sangat berkuat dan sangat bertiup kuat juga kat saya sekarang ni. Ya. Bukan saja dekat awal ni sana ya. Begini, saya kira kita jangan terlalu mengikut nak ikut pandangan ataupun
yang tidak pandangan tidak berasas. Maksud saya kat sini terlalu awal untuk kita menyatakan darurat, sama ada darurat kesihatan, apa dua bentuk daruratnya akan berimpak pada ekonomi. Sebenarnya ekonomi kita sebelum COVID-19 pun dah mengalami masalah bukan kemurungan, masalah penurunan, ya, bukan kerana COVID ini saja, dah sebelum itu lagi pada tahun 2017 saya kita dah melalui titik-titik yang mana ekonomi kita sudah menunjukkan tanda-tanda penurunan. Jadi bila COVID datang, dia memberi impak yang lebih lah. Tapi bagi saya itu terlalu awal untuk kita menyatakan adakah ia memberi kesan. Kerana kalau kita bersandarkan kepada bursa saham, itu adalah satu indikator yang tidak tepat, yang tidak baik untuk mengukur kesihatan ekonomi kita. Ya, so, untuk seolah-olah macam kita kalau kita pergi jumpa doktor, kalau kita sakit, doktor akan semak, cek kita punya jantung sama ada jantung kita ada masalah atau tidak. Doktor tidak akan, kalau kita kata kita pening kepala, doktor takkan semak, takkan cek nadi kat kaki. Jadi maksud saya kat sini adalah kalau kita tengok bursa, tu maksudnya kita tidak detect kepada kesihatan yang betul. Kerana bursa boleh turun naik mengikut masa, kerana dia bergantung pada persepsi. Bursa boleh turun pada ekonomi yang keadaan ekonomi yang baik, ataupun keadaan ekonomi tidak baik pun dia boleh naik. Pada krisis pada 1998 dulu, saya kongsikan, ya, keadaan bursa masih okey, tidak ada masalah. Ketika itu kita menghadapi ekonomi, masalah ekonomi. Ya, pentingnya kat sini adalah balik pada isu darurat ke tidak darurat ke darurat kesihatan ke ataupun apa bentuk darurat yang disanakan. Saya kira dalam keadaan sekarang, apa saja darurat, sama ada kesihatan ke darurat bentuk bertakdiran ke, dua keseimbangan yang akan diutamakan oleh mana-mana pihak sama sekalipun, iaitu pertama ekonomi dan juga yang kedua adalah kesihatan. Dan saya kira jika kalau darurat kesihatan dilakukan, contohnya dia akan hanya menghadkan pergerakan manusia, pergerakan individu. Mungkin pada tempoh malam kita tak boleh bergerak lagi. Maksudnya aktiviti pada sebelah malam, aktiviti ekonomi pada sebelah malam mungkin ada hadnya dan mungkin tidak akan boleh dilaksanakan. Ya, kalau sama juga kalau darurat pentadbiran, dalam bentuk pentadbiran, mana yang di-Pertuan Agong mengambil alih tampuk pemerintahan negara. Dan saya kira aktiviti ekonomi masih lagi berterusan seperti biasa, seperti sekarang ini. Kerana pokoknya apa saja bentuk darurat sekarang yang akan berlaku adalah ekonomi itu mesti diberi keutamaan. Sektor-sektor ekonomi perlu dibenarkan untuk beroperasi. Dan yang paling penting kat sini adalah darurat ini adalah bukanlah darurat seperti 13 Mei dahulu, darurat yang dulu. Ini adalah darurat yang special bagi saya, special case untuk tangani atau untuk mengimbangi antara ekonomi dengan kesihatan. Okey, baik. Dari segi kita melihat kepada tindakan kerajaan untuk membenarkan sektor ekonomi beroperasi dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKPB kali ini, kita melihat adalah untuk mengimbangi ekonomi rakyat. Jadi, namun bagaimana kerajaan perlu memastikan impak terhadap industri ekonomi ini pada tahap yang seminimum yang mungkin, Prof? Keadaan sekarang ni, ya, kita tahu bahawa PKPB ini dia bersasar berbentuk lokaliti. Saya selalu cadangkan bahawa kita tahu bahawa secara agregatnya ataupun secara keseluruhan ekonomi Malaysia itu mungkin tidak ada kesan yang minimal saja ke atas amalan PKPB ini. Tetapi kita tidak boleh melupakan aspek lokaliti, iaitu ekonomi di lokaliti yang terbabit dan yang terkesan. Jadi adalah amat penting dekat sini adalah kerajaan bagaimana untuk kita meminimumkan impak tersebut pada isi rumah kepada mereka yang berada di lokaliti berkenaan. Terutamanya kan mereka yang terpaksa bekerja work from home mungkin akan dibayar gaji lebih rendah, ya, berbanding dengan kerja tempat yang sepatutnya, dan mereka yang bekerja kerja berdasarkan kontrak ataupun kerja berdasarkan harian mungkin akan terkesan akibat PKPB ini. Jadi yang paling penting kat sini adalah kerajaan mungkin perlu adakan pasukan khas ke yang berintegrasi antara ataupun kolaborasi di antara pihak kerajaan persekutuan negeri dan juga pusat local authority, bagaimana untuk mendapatkan maklumat dan juga untuk membantu mereka ini, ya. Ini sangat penting sebab walaupun kita nampak kecil, tetapi seperti yang Ruzi beritahu tadi, lokasi PKPB di tempat Lembah Kelang ini dia adalah tulang belakang pada ekonomi Malaysia. Dalam masa yang sama, PKPB ini kalau kita manfaatkan sepenuhnya, sebenarnya dia membuka ruang juga
kepada pembuat dasar yang ekonomi negeri dan ekonomi lokaliti ya. Kerana ini memberi ruang bagi saya melihat ada ruang dan peluang di situ yang mana inilah tiba masanya untuk kita mencari apakah ekonomi potensi ekonomi lokaliti yang boleh kita bangunkan. Dan untuk bergerak ke hadapan, kita tahu bahawa masyarakat ataupun penduduk-penduduk di lokaliti PKPB ini, mereka commute ke kawasan-kawasan yang agak jauh untuk mencari pekerjaan. Jadi kalau kita dapat manfaatkan di masa hadapan di mana semua penduduk di lokaliti senang hanya bekerja di lokaliti yang sama, ini satu keadaan yang baik. Kerana dia juga bukan menyimakkan saja dari segi ekonomi, jadi memudahkan juga untuk jika ada pandemik lagi yang berlaku di masa akan datang. Ya, Prof. Bagaimana Prof melihat mengenai rancangan ekonomi baru? Adakah perlu kerajaan lancarkan dengan secara segera? Perlu ada lagi rancangan ekonomi baru ketika ini? Sejauh mana rancangan ekonomi ini kalau diadakan boleh bertahan dalam jangka masa yang panjang? Pendapat Prof? Bagi saya rancangan yang sudah ada sudah memadai kerana amountnya besar ya di sini. Kalau ambil keseluruhannya teknik keempat pakej rancangan yang bermula daripada Mac awal sebelum Mac dulu hingga sekarang ini melebihi 300 bilion ringgit. Satu amount yang sangat besar. Dan yang paling penting kat sini bukannya untuk kerajaan memikirkan untuk mencipta ataupun memberikan banyak lagi pakej rancangan, tetapi yang paling penting ni kat sini adalah memastikan pakej-pakej yang diumumkan dahulu sampai kepada sasarannya dan apa yang dirangka atau disasarkan capai pada tahun ini. Kerana pada khidmat saya ya, masih banyak lagi pakej-pakej peruntukan, wang-wang yang diperuntukkan dalam pakej-pakej yang sedia ada ini belum sampai lagi ke sasarannya dan implementasinya masih lagi mungkin tak sampai 50%. Dan saya jangkakan bila sama ini bajet 2021 ini kerajaan akan mencari kaedah bagaimana untuk memastikan pakej-pakej rancangan ini dapat cepat dibuat dan juga jika ada penambahbaikan dari sisi implementasi pelaksanaannya maka ia boleh dilaksanakan dicadangkan dalam bajet 2021. Baik Prof, kita nak bercakap mengenai moratorium. Pelbagai pihak juga telah pun menyuarakan agar kerajaan untuk melanjutkan moratorium ni untuk satu tempoh lagi. Jadi langkah tersebut diperlukan bagi memastikan kemampanan sektor ekonomi, terutamanya bagi mereka yang di Lembah Kelang selepas kerajaan mengambil keputusan untuk melaksanakan PKPB. Adakah pelanjutan moratorium ini boleh dilaksanakan kepada semua individu di kawasan PKPB ini dan bagaimana pula ia memberi kesan kepada industri perbankan sendiri? Bagi saya, pandangan saya, moratorium ada asasnya untuk dilanjutkan satu tempoh yang tertentu. Tetapi ianya tidak boleh lagi moratorium yang tidak bersasar. Tapi moratorium ini perlu bersasar. Ia bukan saja bersasar kepada kawasan PKPB itu sendiri juga, tapi ia juga perlu menyeluruh ya. Kerana dalam selepas kita laksanakan PKP iaitu kita dalam proses pemulihan tu, proses untuk mencari pekerjaan itu masih lagi berlaku. Ramai lagi yang tidak dapat untuk ditempatkan untuk dapatkan pekerjaan. Terutamanya mereka yang bekerja di bracket yang kita beri kemahiran tinggi lah. Kemudian mereka ini yang banyak dibuang kerja dalam rekod Facebook kita tunjukkan bahawa itu. Jadi mereka ni dijangka akan mendapat sukaran untuk mendapat pekerjaan yang sebenar. Banyak contoh-contoh yang telah dihidangkan di media pun, contohnya pilot tak dapat kerja. Jadi ini contoh mereka yang kategori kemahiran tinggi yang tidak dapat kerja. Saya rasa moratorium itu perlu dilanjutkan tetapi perlu bersasar ya. Berbalik kepada soalan yang sejauh mana pelanjutan moratorium itu memberi impak kepada sektor keuangan, saya kira sektor keuangan mempunyai impak yang minimal ya, kerana kita tahu bahawa untuk tempoh kewangan tahun lepas syarikat perbankan membuat keuntungan yang sangat besar. Jadi dalam keadaan sekarang pandemik ini, apalah salahnya jika syarikat sektor keuangan menjadikan ini sebagai salah satu CSR mereka dalam bersama-sama untuk mengganding bahu untuk membantu negara, bangunkan semula negara dan juga membantu masyarakat di luar sana, kerana kita tahu bahawa
Kalau bagi saya sebagai ekonomi, kita tahu bahawa kalau kita selalu katakan kalau kita nak minta duit kat seseorang, kita selalu buat lawak, kau ingat aku ni cop duit ke? Jadi kita kata cacat kewangan memang cop duit, dia buat duit. Jadi dah tempoh masanya untuk mereka, bagi saya sama-sama lah dengan negara untuk membantu negara untuk bangunkan semula negara. Saya rasa impaknya pada mereka tidaklah sebesar dilema, kerana bukannya moratorium kelanjutan moratorium itu bermakna bahawa isi rumah tidak ataupun peminjam tidak akan membayar ataupun dihapuskan atau tempoh kenaan. Mereka tetap akan membayar, tetapi cuma dilanjutkan sahaja. Okey, baik. Terima kasih Profesor Madya Dr. Yusof Saari, Ketua Ekonomi Pusat Pendidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso. Banyak yang telah diperincikan oleh Prof sebentar tadi melihat kepada bagaimana agaknya inisiatif yang boleh dijalankan oleh pihak BAN sendiri. Mereka, saya anggarkan mereka ini boleh menjalankan sebagai CSR untuk bantu rakyat dan sebagainya. Dan bagi kerajaan pula adalah melihat kepada inisiatif-inisiatif dan juga insentif yang diberikan untuk meminimumkan impak kepada rakyat itu sendiri. Dan selepas ini kita ingin bawakan mengenai spekulasi yang bertiup kencang mengenai pengisytiharan darurat, bagaimana agaknya dari segi pengurusan keselamatan dan sebagainya. Kita akan berbincang selepas ini. Kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Ya, bertemu lagi dalam Awani Pagi, dan kalau kita lihat spekulasi kerajaan ada meminta yang bahawa akan meminta Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat semakin mendapat perhatian, dan pakar Perlembagaan Persekutuan Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz ada berkata bahawa darurat bermaksud suatu keadaan berkaitan keselamatan, ekonomi dan ketenteraman awam yang tidak dapat dikawal melalui sistem pentadbiran biasa. Dan Profesor Dr. Syam Rahayu juga ada berkata pengisytiharaan darurat adalah suatu pemasyuran yang boleh dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong melalui suatu pewartaan bahawa keadaan tersebut telah wujud atau hampir berlaku. Perlembagaan membenarkan pengisytiharaan darurat melalui perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Dan namun pengisytiharaan ini masih lagi menjadi spekulasi dan sehingga sekarang tiada lagi jawapan mengenai perkara ini, Fizi. Baik, jadi sekiranya ia diisytiharkan, semestinya banyak perkara yang perlu kita teliti, banyak perkara yang masyarakat dan juga umum perlu tahu mengetahuinya. Apakah pengertian darurat ini, bagaimana pula dari segi pengurusannya dan juga langkah keselamatannya. Dan semua ini kita akan bincangkan dalam Awani Pagi jam ini. Kita akan bersama dengan Datuk Dr. Ruhani Ahmad, merupakan penganalisis keselamatan di talian ketiga ini. Datuk, Assalamualaikum. Selamat pagi, Datuk. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Datuk. Orang ramai sebenarnya tertanya perintah darurat ini ada yang memberikan persamaan sama seperti 1969 yang lalu yang menggugat ketenteraman awam dan juga nyawa penduduk, yang walaupun ia sebenarnya satu perkara yang bukan sekali ataupun jauh sekali daripada darurat seperti 1969 itu. Mungkin dapat diberikan penjelasan sekali lagi mengenai situasi darurat dalam konteks keadaan semasa ketika ini. Kita melihat kepada pandemik COVID-19. Begitu juga dengan kita ingin memulihkan ekonomi kita pada ketika ini, Datuk. Terima kasih. Tadi ditegaskan bahawa Profesor Syam Rahayu mengatakan telah pun menghuraikan apa maksud darurat. Sebenarnya memang betul dalam dari segi keselamatan, khususnya dari segi pengurusan keselamatan, kita sebenarnya negara telah pun mengisytiharkan wabak COVID-19 ni sebagai satu ancaman, iaitu apabila Tan Sri Mahyudin kepimpinan dia mengisytiharkan PKP. Itu adalah bermulanya kita mengisytiharkan COVID-19 ni adalah satu ancaman kepada nyawa, kepada manusia dan kepada ekonominya. Jadi bermakna sekiranya Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan atau berkenan untuk mengisytiharkan darurat, sebenarnya asas-asasnya sudah ada. Asas-asasnya adalah apabila kerajaan melaksanakan satu tindakan untuk menangani wabak ini secara lebih tersusun, teratur dan juga secara hands-on, terus menerus. Jadi dalam konteks ini, banyak sebab yang boleh diumumkan darurat. Dan banyak juga jenis bentuk darurat. Pada sewaktu kita sebelum merdeka dulu, ada dipanggil juga darurat. Diisytiharkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
Tapi darurat itu adalah untuk menangani kepengganasan Parti Komunis Melaya. Pada tahun 69, Agong juga mengisytiharkan darurat, tapi adalah akibat satu perkelingkahan etnik atau kaum pada tahun 69. Dan kali ini sekiranya diisytiharkan darurat, bermakna isytihar darurat pada jangkaan saya kali ini adalah untuk menangani COVID-19 dari segi keselamatan masyarakatnya, daripada segi kehidupan rakyatnya, dari segi ekonominya dan juga ketenteraman awamnya. Jadi bermakna ada 3 bentuk, pada 3 ini kita mempunyai asas ataupun presiden untuk mengisytiharkan darurat berasaskan punca ancaman yang berbeza. Jadi sekarang bentuk yang akan dilaksanakan ataupun langkah-langkah darurat yang dilaksanakan adalah bergantung kepada punca dan bentuk ancaman dan juga tahap atau intensiti ancaman. Ini yang akan mendefinisikan apakah langkah yang diperlukan. Adakah langkah ini melibatkan ketenteraan dan pasukan bersenjata ataupun melibatkan teknokrat ekonomi dan juga teknokrat pengurusan dan sebagainya. Jadi pada saya, rakyat tak perlu bimbang. Disebabkan perkataan darurat tu mungkin menakutkan. Tapi darurat tu hanya satu dari segi pengurusan keselamatan, satu konsep yang mengabsahkan tindakan kerajaan menangani satu ancaman secara lebih tertumpu dan lebih teratur dan lebih tersusun. Dan untuk menangani secara hands-on. Ya. Itu darurat. Ya. Tapi bentuk menanganinya adalah berbeza berdasarkan kepada punca ancaman dan bentuk ancaman. Ya, Datuk, kalau kita lihat dari segi pengurusan keselamatan itu sebenarnya yang rakyat risaukan apabila dilakukan pengisytiharan darurat. Tetapi apa yang sebenarnya boleh dijangkakan sekiranya darurat diisytiharkan? Adakah pergerakan rakyat akan terbatas? Adakah darurat ini akan menipiskan peluang maksudnya peluang pekerjaan, ekonomi dan sebagainya? Adakah atau ia hanya melibatkan struktur dan proses pentadbiran sahaja? Sebenarnya segala-galanya. Satu, dia melibatkan struktur dan proses pentadbiran dan pengurusan keselamatan. Yang keduanya adalah untuk mencipta satu keadaan yang lebih damai selepas proses darurat ini dilaksanakan. Jadi maksudnya sekiranya hari ini atau besok lusa diisytiharkan darurat, mungkin kali ini akan menumpu kepada proses memutuskan rantaian ancaman COVID-19 satu. Yang keduanya adalah untuk merangka dan melaksanakan apa yang dipanggil sebagai proses pengurusan ekonomi. Dan pengurusan ekonomi ini juga dia berlaku pada beberapa aras atau level, iaitu satu pada aras ekonomi negara. Yang keduanya pada level ekonomi rakyat. Yang ketiganya adalah hubungan antara ekonomi itu dengan masa depan negara. Jadi kalau dilaksanakan darurat ini bermaksudnya adalah untuk merangka satu masa depan yang lebih terjamin, yang lebih selamat, yang lebih damai. Baik dari segi kehidupan dan ekonominya. Baik Datuk, kita tak banyak masa, mungkin secara ringkasnya sekiranya darurat ini diisytiharkan, bagaimana kita ingin melihat dan memahami mengenai perlembagaan digantung dan difahamkan hampir semua kuasa kerajaan diserahkan kepada eksekutif yang diketuai Perdana Menteri. Bagaimana sebenarnya dengan tindakan ini ia mampu melicin pentadbiran di peringkat kerajaan dalam untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan juga COVID-19? Secara ringkasnya Datuk. Okey, baik, saya ringkasnya dari proses dan juga pelaksanaan. Kita mempunyai sandaran kes iaitu pada tahun 69. Pada tahun 69, proses ini telah menghasilkan beberapa tindakan dasar dan juga undang-undang yang berkesan untuk menyekap perkara ini sebagai untuk tidak berulang dan untuk menjamin ekonomi rakyat jelata selepasnya proses darurat ini akan terus terjamin dan terus cerah. Itu secara ringkasnya. Dengan itu rakyat saya rasa perlu memberi sokongan, dan pada hari ini pun saya mendapat maklumat bahawa lebih kurang 74% lebih memilih pengisytiharan darurat daripada diadakan satu snap election atau
pilihan raya dengan secara mengejut. Jadi saya rasa rakyat akan faham dan rakyat akan terus memahami sekiranya kita diberikan input yang jelas mengenai proses pengurusan darurat ini. Itu yang perlu dijelaskan prosesnya, apa matlamatnya dan siapakah pelakunya. Pelakunya the security management actors dalam hal ini. Dan apa benefitnya, apa manfaatnya kepada rakyat dalam jangka masa pendek, jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang. Baik, semestinya persoalan-persoalan itu semua akan dijawab tidak lama lagi dan rakyat semestinya mengharapkan persoalan-persoalan itu dijawab oleh kepimpinan tertinggi negara dan dalam masa sama kita juga akan menyaksikan pertemuan antara Yang di-Pertuan Agong bersama dengan Raja-Raja Melayu sekitar jam 2.30 petang nanti dan dapatan daripada pertemuan itu juga mungkin akan diketahui tidak lama lagi mungkin pada petang ataupun mungkin pada hari-hari seterusnya kami akan bawakan perkembangannya dalam buletin-buletin Awani yang seterusnya, Gigi. Ya, dan dengan itu sekian saja daripada Awani Pagi. Saya Jijak Ahmad. Dan saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.